Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa man wala. Seterusnya, tajuk perbincangan kita hari ini ialah tentang fahaman Al-Hallajiyah. Pengikut Al-Husain bin Mansur Al-Hallaj. Menurut ahli sejarah, dia berasal dari Parsi, dari Iran, dan menganut Islam dan menyertai ahli tasawuf. Pernah berguru dengan Abul Qasim Al-Junaid rahimahullah. Al-Junaid ialah seorang ahli tasawuf yang muktabar. Kemudian pergi ke Mekah, tinggal di sana. Tinggal di Mekah selama setahun. Apabila dia mengemukakan pendapat, maka Ammar bin Uthman Al-Makki menuduhnya menentang Al-Quran dan mengancam untuk membunuhnya. Lalu dia melarikan diri ke Khurasan. Khurasan ialah wilayah Islam zaman dahulu, sekarang termasuk sebahagian Iran, sebahagian Afghanistan dan sebahagian Azerbaijan. Wilayahnya luas. Selepas 5 tahun dia datang lagi ke Mekah. Kemudian pergi ke Baghdad. Seterusnya merantau ke India. Pergi ke India. Pernah mempelajari ilmu sihir. Kemudian kembali semula ke Mekah. Kemudian ke Baghdad. Kemudian ke Qum, Iran. Qum ialah pusat ilmu Syiah hari ini. Dia mengaku mengetahui rahsia hati dan mengeluarkan kata-kata yang boleh ditafsirkan, dengan makna baik dan makna yang buruk. Kadang-kadang seperti Mu'tazilah, guna akal. Kadang-kadang seperti Syiah, memuja Sayyidina Ali. Kadang-kadang seperti ahli sunnah, ubah-ubah cakap dia. Di zaman Khalifah Al-Muqtadir Al-Abbasi, dia mengucap kalimah-kalimah yang mendakwa bahawa Tuhan meresak ke dalam dirinya, dengan kadang-kadang memaki pakaian ulama besar-besar, menghina ulama, lalu mengemukakan pendapat-pendapat yang bercanggah dengan hukum syariat. Di antaranya, yang pertama, mengharuskan haji ke tempat yang lain daripada Mekah, asalkan dia dapat membina bangunan 4 persegi rumahnya atau bilik yang tidak kena najis, dan bertawaf mengelilingi di musim haji. Memberi makan 30 orang anak yatim dan memberi pakaian kepada mereka dengan menganggap perkara-perkara tersebut menepati ibadat haji. Ini antara yang disebarkan. 2. Mengharuskan berbuka puasa bulan Ramadan kepada orang yang berpuasa selama 3 hari 3 malam. Malam puasa juga. 3. Mengharuskan meninggal sembahyang orang yang telah bersembahyang 2 rakaat daripada awal malam sehingga akhirnya. Tak berhenti. Lepas tu tinggal sembahyang. Yang 4, mengeluarkan cakap-cakap yang mengelirukan. Seperti katanya, anal haq. Kata-kata dia, akulah yang sebenar. Sesiapa yang diterbiahkan dirinya dengan mengerjakan taat dan bersabar di atas kelazatan dan nafsu, nescaya meningkat sehingga mencapai martabat muqarrabin, orang yang hampir dengan Tuhan,
sehinggalah meninggi dan terbersih daripada sifat manusia. Macam malaikat. Apabila tidak ada lagi sifat itu, maka termasuk di dalamnya roh Tuhan yang pernah masuk ke dalam Nabi Isa AS. Ini cakap-cakap dia. Terdapat kekhilapan kalangan ulama ilmu kalam, fuqaha dan tasawuf dari segi menghukumkan halaj. Ada yang mengkafirkannya, iaitu pendapat kebanyakan ulama ilmu kalam, ilmu akidah. Halak ni kafir. Dan sebahagian daripada fuqaha dan ulama tasawuf kerana ajarannya termasuk dalam akidah al-hululiyah. Al-hululiyah, Tuhan masuk dalam diri. Dan ada yang menafsirkan ucapannya dengan takwil. Ada ulama kata dia tak kafir. Dia ni terlalu lagak sangat sampai lupa diri. Lupa diri dah buat kira. Lupa diri. Dia setengah mengaji tasawuf, kata halak ni hebat. Kerana mana dalam kosong lah lalu sampai lupa diri dia. Macam dia Tuhan pula dah. Dia begitu. Sedang mengikut hukum Islam, tak boleh menzahirkan kata-kata yang menyeleweng. Hati dia gila ke, dia lala, itu urusan Allah Ta'ala. Inna kunna bizawahir wallahu itawala sarair. Kita hukum yang zahir-zahir sahaja. Allah Ta'ala yang hukum batin dia. Walau bagaimanapun pihak pemerintahan Abbasiyah mengambil tindakan membunuh Halaj. Dia ambil tindakan bunuh kerana dia anggap murtad dan menyebarkan ajaran sesat. Zaman itu dalam pelaksanaan syariat. Kerana pegangan dan ucapannya yang sangat mengelirukan. Orang jadi keliru, bijak cakap. Mengaji kata reti. Dengan Islam pun mengaji, dengan kafir pun mengaji. Belajar mereka. Tetapi terdapat di kalangan pengikutnya yang mendakwa bahawa halak tidak mati. Macam orang Melayu akan hantu tak mati. Melayu ada juga. Fahaman ni. Yang dibunuh ialah orang yang menyerupainya. Adapun orang ramai berbelah bagi. Ada yang mengkafirkannya dan ada yang memujanya kerana kekhilapan ulama menafsirkan ucapan halak yang mengelirukan itu. Kita tengok zahir ucapan dia mengelirukan orang, tak boleh. Dari segi pemerintah mesti ambil tindakan. Adapun dari segi dia gila ke, dia lala ke, dia apa, itu urusan Allah Ta'ala. Yang membahayakan ialah pahaman dan aliran pemikiran al-halak telah meresap ke dalam beberapa kitab tasawuf. Ini masalah. Pahaman ni masuk dalam kitab tasawuf. Dan sebab itu mereka yang mengaji tasawuf ni kena berguru. Jangan tak berguru. Kalau tak berguru, rosak dan mesti mengaji akidah. Mengaji tasawuf saja, tasawuf tak mengaji akidah, jadi penuh akidah, tak boleh. Kerana malaikat Jibril tanya Nabi dengan 3 soalan. Iaitulah mal Islam, mal iman, mal ihsan. Apa dia Islam? Apa dia iman? Apa dia ihsan? Islam itu ya hukum-hukum yang zahir. Semayang, puasa, zakat, haji, hukum halal haram, mengucap 2 kalimah syahadah dan cabang-cabangnya. Hukum-hukum yang berkait dengan wajib, haram, sunnah, haruh, makruh. Hukum zahir itu dinamakan Islam. Iman ialah kepercayaan dalam hati, percaya. Percaya pada Allah, percaya pada kitab, pada malaikat, pada Rasul, hari akhirat, qada dan qadar. Itu rukun iman. Iman, kepercayaan dalam hati, tak ada syak, percaya. Ihsan ialah an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Nabi kata engkau menyembah Allah Ta'ala seolah-olah hampir dengan Tuhan tu macam tengok Tuhan, bukan tengok, macam tengok, maknanya takut ataupun rasa Tuhan tengok kita. Sampai begitu sekali. Terlalu dapat, bukan nampak Tuhan. Nabi Musa pun tak nampak. Bila minta nak nampak Tuhan, hancur gunung, turun senak, pensang Nabi Musa. Jadi orang lain yang bertabat rendah macam mana nak tengok? Dr. Hangin lah, Dr. Hagah lah nak tunjuk hakikat dia lebih sangat. Tidak boleh jadi sesat. Ini kena faham. Jadi cabang-cabang ilmu kena mengaji. Jangan mengaji tasawuf saja.
Jangan mengaji fiqh saja, mengaji akidah saja. Imam Malik kata disebut dalam syarah hikam. Hikam ni masyhur lah orang Melayu, kitab tasawufnya. Disebut dalam syarah hikam. Kata-kata Imam Malik disebut dalam syarah hikam. Man tafaqqaha bighairi tasawufin faqad tafassaqa. Wa man tasawwafa bighairi tafaqquhin faqad tazannaqa. Barang siapa yang berfiqh tanpa tasawufnya, tak ada akhlak, tak ada ilmu rohanian, jadi fasik. Jadi fasik, jadi hak belajar ilmu fiqh, duduk buat hukum tak hukum diri dia, hukum orang saja. Hukum saja, tak ada bahas hukum je. Benda tak ada pun tak hukum juga. Orang 14-10 nak sapu macam mana ambil sembahyang. Benda-benda pelik, cari hukum-hukum pelik, hukum tak ada. Ini kerja fiqh. Kalau itu jadi melarat. Itu kalau ngaji fiqh tidak tasawuf. Barang siapa yang tasawuf tak ada fiqh, tazandak, jadi kufur. Tak tahu halal haram, tasawuf saja, hakikat yang macam halal ni. Jadi punah. Dengan sebab itu, malaikat Jibril tanya Nabi, apa dia Islam, apa dia iman, apa dia ihsan. Kena mengaji semua. Kalau mengaji satu juzuk saja, macam orang beli tayar, beli enjin, beli kereta, beli enjin saja. Duduk start enjin, tayar tak ada. Body tak ada, duduk dengar enjin saja. Ataupun beli body kereta saja, enjin dia tak ada. Jalan, duduk depan rumah tengok silip itu je. Kena cukup. Enjin dia ada, body dia ada, tayar dia ada, cukup. Steering dia ada. Barulah kereta boleh berjalan. Begitulah dia bandingan Islam ni. Kena faham. Yang membahayakan ialah pahaman dan aliran menghadap ini mesak dan kitab tasawuf. Ini bahaya. Kitab tasawuf ni dia masuk belaka hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis maudhu'. Hadis maudhu' ni hadis bohong, bukan hadis Nabi. Kata Nabi sabda. Disebut ni kitab tasawuf. Nabi bersabda, Nabi dah kata. Bukan hadis Nabi, dia kata hadis Nabi. Ini bahaya. Dan membahayakan orang yang mengkaji tanpa tahqiq secara mendalam dan teliti. Dan tidak ada ilmu berkenaan akidah dan syariat. Ilmu akidah syariat tak ada. Jadi punah. Dengan sebab itu, kita mengaji Islam mesti cukup sempurna. Wallahu a'lam.